Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Tapi sebelum tu apa-apa, kalau kamu ada terdengar suara-suara di luar tu, aku mohon maaf pasal suddenly area aku ni sekali lagi menjadi busy. Banyak orang buat loading unloading barang, so aku minta maaf lah kalau ada suara-suara background tu lah. Tapi apapun, video ni tetap diteruskan untuk mengulas mengenai keputusan perlawanan iaitu match ke-13 untuk pasukan Sabah menentang PJ City, di mana PJ City menjadi tuan rumah pada perlawanan tersebut dan diakhiri dengan satu keputusan yang bagi aku cukup memberangsangkan. Dan satu lagi, banyak benda aku mau sentuh sini lah. Satu lagi adalah pasal kesebelasan utama yang diturunkan oleh OKS dan seterusnya, position satu pemain di dalam kesebelasan utama itu bagi aku memang cukup unik dan memang cukup lain lah pada peluang ini. Of course, ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak dapat dielakkan. Aku rasa kita sudah sedia maklum bahawa banyak pemain-pemain utama kita, especially pemain import, tidak dapat diturunkan pada perlawanan ini dan memberikan impact yang cukup besar lah tentang pemilihan OKS untuk menetapkan pemain siapa yang layak untuk berada di kesebelasan utama. So, untuk guys, anda sekarang berada di SRTV. Terima kasih karena terus setia bersama aku dan memberi sokongan. So, macam biasalah, jangan lupa untuk subscribe aku punya channel, like aku punya video dan tolong share sekali lah. Itu benda-benda yang kamu boleh buat. Dan seterusnya, aku tengah aim untuk mendapatkan 5,000 subscriber dan aku minta bantuan anda untuk melaksanakan impian inilah. Channel ini tidak mampu untuk berjalan tanpa bantuan anda. So, okay guys, jom kita teruskan ulasan mengenai perlawanan di antara kedua pasukan ini, iaitu match ke-13 untuk Sabah FC. So, kalau kamu dah follow aku punya video sebelum ni untuk head to head di antara kedua pasukan, aku memberi percentage yang tidak, aku cakap cukup selesa lah. Perubahan yang perbezaan yang tidak besar, di mana 55% untuk Sabah dan 45% untuk PJ City. Dan yes, aku being realistic about keputusan ini. Memang aku yakin Sabah akan menang, di mana aku cakap juga dalam video tu, ini 55% ni adalah kesebelasan utama yang bakal turun dan sekiranya kesebelasan yang lebih utama. Okey, maksud aku semua pemain import kita ada, percentage ni akan berubah menjadi 60%. So aku memang yakin lah, memang aku yakin dan aku berfikiran secara realistik yang Sabah akan mampu untuk menang perlawanan ni dan kita mendapat result yang sepatutnya kita dapatlah, di mana Sabah telah memenangi perlawanan tersebut sebanyak 2-1, tapi walaupun bukan kemenangan yang selesa bagi aku. Macam je aku cakap, dia PJ City ni bukan satu pasukan yang boleh dipandang rendah walaupun mereka bukan berada di kelompok teratas untuk Liga Super ni, tapi kemampuan mereka untuk menjaringkan gol dan juga untuk um, membawa pulang satu mata. Dia orang ni pakar seri itu dia orang cakap. PJ City ni macam Manchester City pula aku tengok dia punya baju apa semua ni. Okey. Dia orang ni memang pasukan yang memang pakar untuk mendapatkan seri dan hampir juga membawa pasukan kita untuk mendapat keputusan yang sama. Walau macam mana pun, kehebatan, percaturan dan juga prestasi pemain untuk perlawanan tersebut cukup memberangsangkan lah, di mana Taiki Kegayama dan juga Irfan Fazai berjaya menjaringkan gol di separuh masa kedua. So tahniah untuk kedua individu ini dan membawa kita berada di tempat kedua. Itu dah. Kita masih mengekalkan kedudukan kita di tangga kedua Liga Super guys. 28 mata. Masih selesa. Jurang yang dekat di antara JDT dan jurang yang jauh di antara Negeri Sembilan. Walaupun pun kita sekali kena akui lagi bahawa JDT adalah satu pasukan yang cukup hebat beraksi untuk di saingan Asia dan juga mempunyai advantage sebanyak 2 perlawanan. So sebelum tu aku akan, ya, kan aku minta kamu tolong bagi komen siapa-siapa yang tepat meneka hasil daripada perlawanan ni, aku akan shout out nama kamu. So inilah dia antara nama-nama. Aku minta maaf kalau sekali lagi minta maaf kalau ada aku terlepas. Aku sudah cuba sebaik yang mungkin untuk melihat siapa-siapa yang berjaya meneka keputusan perlawanan tersebut, dan ini adalah nama-nama yang aku nampak lah. So aku sekali lagi nak akan sebut pasal banyak sangat. Apapun, tahniah untuk kamu kerana berjaya dengan tepat dan memberi kepercayaan untuk pasukan Sabah memenangi perlawanan. So yang lain boleh cuba lagi. Okey, banyak lagi match yang kamu risau. InsyaAllah nama kamu akan termasuk di dalam senarai ini. So untuk ni aku ingin membuat sedikit perubahan. So aku takut nanti penuh skrin aku, tiba-tiba kamu semua campin pula meneka. So aku akan hanya masukkan nama untuk satu tekaan saja. Sekiranya kamu membuat 2 atau 3 tekaan, itu aku tidak ambil kira lah. Okay. So again, satu tekaan saja yang aku akan pilih. So dalam penamaan ni ada yang membuat 3 tekaan sebenarnya, tapi tidak apa. Pasal sebelum ni pun aku tidak buat sebarang rules pun.
Tapi oleh kerana aku risau lah, again aku risau nanti banyak tiba-tiba kamu hebat menekan semua tepat, aku penuh skrin aku. So aku akan narrow down sedikit di mana hanya individu yang membuat satu tekan saja yang aku akan menerima. So Afwan, sekali lagi terima kasih di atas penama-penama yang berjaya ini, dan terima kasih atas viewers lain yang mencuba untuk membuat tekan anda. So jom sekali lagi kita teruskan ke ulasan perlawanan ni. So ini adalah dua pemain yang membawa kita pulang dengan 3 mata perlawanan tersebut. Taki Kagayama adalah starting 11 di mana Irfan adalah pemain gantian, dan impact daripada hasil dia dimasukkan telah membuahkan hasil dan boleh tahan jugalah gol dia ni sebenarnya. So itu aku akan tengokkan kamu nantilah. Boleh tahan gol dia ni sebenarnya, aku suka tengok cara gerakan gol tu dilakukan, dan hasil umpanan daripada satu player yang bagi aku belum pernah diturunkan sebenarnya, tapi adalah merupakan kesebelasan utama pasukan Sabah pada tahun 2021. Tapi again, satu gerakan yang cukup cantik sebenarnya. So apapun, terima kasih untuk kedua individu ni. Anda memang hebat. Anda telah berjaya again membawa pulang 3 mata untuk pasukan anda. So sebelum aku lebih mendalam untuk menceritakan ulasan mengenai player ataupun gameplay yang telah berlaku pada perlawanan ini, satu lagi individu yang memang menarik perhatian aku, ini adalah individu yang bagi aku mahu dia berada di pasukan Sabah FC, dan perlawanan tu dia menjaringkan gol lah pula. So menunjukkan dia ni dia punya prestasi tidak berdasarkan betapa hebatnya pasukan tu. Kita tahu PJ City berada di kedudukan di mana sekarang, bagaimana prestasi PJ City, tapi kemampuan dia untuk menjaringkan gol cukup nyata lah. So aku suka tengok dia punya larian yang dia lakukan, tidak macam striker kita satu orang tu macam tunggu bola dia ni bijak untuk memperdayakan pertahanan lawan. Itu yang aku boleh cakap kemampuan dia. So aku berharap sekiranya boleh direalisasikan lah untuk dia berada di pasukan Sabah pada tahun season 2023. Bagi aku ini adalah satu penambahan yang cukup hebat untuk pasukan Sabah. Tapi dia ni again agak tua jugalah sebenarnya. Tapi beraksi di Liga Malaysia, kita tengok Amri Ayam macam mana. So aku rasa dia layak untuk berada di pasukan kita. Okey, cukup untuk Darren Lock. So aku ingin menyentuh mengenai kesebelasan utama yang telah dirancang untuk turun pada perlawanan ini oleh OKS. Walau macam mana pun formation kita tetap samalah, masih juga 3-4-3. Aku tidak tengok lagi OKS berani untuk menukar formation ni. Walau macam mana pun bagi aku dia cukup yakin dan selesa dengan formation ni. So that's why OKS meneruskan. Tapi apa yang benda besar yang berbincang kat sini adalah penurunan. Penurunan beberapa pemain tempatan. Itu pemain Sabah yang berada di kesebelasan utama ini macam membuatkan aku begitu teruja lah. Memang aku teruja bila aku tahu play-play ini turun, seperti Hanafi Tokyo, Agen Rawi Sombatuil, Alto Linus, Umaring Bacok dan seterusnya. Ada beberapa pemain yang digantikan juga pada separuh masa kedua, contohnya seperti Gerald Gadit dan juga Maxius Musa. So impact diorang berada di kesebelasan utama ni banyak merubah cara permainan Sabah. Bagi aku ini adalah salah satu corak permainan atau tempo yang cukup berbeza dipamerkan untuk pasukan Sabah FC di sepanjang perlawanan Sabah FC yang pernah aku nampak lah. So syabas untuk nama-nama yang aku sebut tadi tu. Dia orang ni kebanyakannya player senior Sabah lah, especially Maxius Musa dan juga Alto Linus ni sebenarnya. So kemampuan mereka untuk beraksi buat pertama kalinya di Liga Super nampak tajam lah. Okay, walaupun mereka lama tidak turun untuk beberapa perlawanan awal untuk Liga Super ni, tapi ketajaman diorang, vision diorang, larian diorang memang masih nyata. So memang layak lah, bagi aku memang layak lah untuk diorang berada di kesebelasan utama pasukan Sabah pada perlawanan ini. Dan ini adalah formasi yang diturunkan sebenarnya. So itu adalah salah satu benda yang aku sentuh di awal video ni, di mana positioning satu player yang cukup pelik. Okey, di mana OKS sekali lagi berjaya untuk membuat satu benda yang di luar jangkaan. Pada satu perlawanan tu Badrul Bakhtiar berada di depan membuahkan hasil, dan Nazirul Naim guys, defender, wingback, berada di bahagian top 3 ataupun forward 3 pasukan Sabah. Aku tak sangka benda ni aku akan nampak sebenarnya. Aku menganggap yang di depan ni adalah Amri, Taiki dan juga Farhan. Tapi yalah, aku bukan coach. Aku bukan tactician master, tapi OKS adalah satu coach yang cukup bagus, tactician master ya. Bagi aku cukup bagus. Dia boleh foresee, dia boleh nampak perlawanan tu sebelum perlawanan tu bermula dengan meletakkan Nazirul Naim di hadapan. Bagi aku impact Nazirul Naim berada di bahagian hadapan pun cukup bagus .
Aku nak sangka dia mampu untuk membuat larian-larian dan percubaan dan juga mengacau defender pasukan Sabah. Aku seolah-olah aku nampak kedudukan Nazirul Naim berada di bahagian forward tu, seolah-olah kita meletakkan satu defender di bahagian hadapan tau. So siok tengok. Belum apa-apa lagi macam PJ City baru mau merancang untuk memulakan pergerakan di bawah, sudah Nazirul Naim ni bertindak sebagai defend yang berada di bahagian yang cukup atas. Banyak dia buat pressure, banyak dia attack defend pasukan PJ City, membuatkan mereka sukar lah untuk menggerakkan bahagian bola diorang daripada bahagian bawah. Begitu juga dengan Amri. Amri pun cukup yakin, cukup rajin untuk membuat pressure juga. So ini kita tidak nampak sekiranya Imbalo lah especially diletakkan di bahagian tersebut. So Nazirul Naim, Amri Yahya, dua kombinasi yang bagi aku cukup bagus di bahagian hadapan ni, membuat pressure ataupun pressing di bahagian defender pasukan PJ City. Taiki Kagayama ada juga dia buat pressing, tapi sebenarnya Taiki Kagayama dia lebih merupakan macam dua aku tengok ketiadaan Badu Bakhtiar di dalam perlawanan ni. Aku tengok ada dua playmaker kita yang hadir dalam perlawanan itu, Amri Yahya sendiri dan juga Taiki Kagayama. Mereka banyak macam membawa lari defender diorang supaya ruang lebih terbuka dan seterusnya membuat of course larian-larian dan pas-pas yang cukup cantik lah. So Altolinos, guys, ini memang hebat lah dia ni, Altolinos ni. Walaupun dia ni sudah pemain yang berumur 30-an, tapi aku suka tengok cara mainan Altolinos sebenarnya. Dia ni suka, daripada aku tengok sama ada memang jenis permainan begitu atau memang itulah dipertanggungjawabkan oleh OKS untuk Altolinos. Dia suka bermain dengan cepat. Itu yang aku nampak dia. Memang laju cara dia main. Pasingan dia pun memang yang terus ke hadapan. Dia nampak di mana ruang yang sesuai untuk dilorongkan bola tu supaya play itu boleh lari, dan ini terbukti hasil daripada gol yang dilakukan oleh Taiki Kagayama sebenarnya. Tapi pasingan Altolinos tu memberi ruang untuk Nazirul Naim membuat larian, membuat percubaan, tapi berjaya ditepis oleh penjaga gol. Tapi bola itu kira bola muntah dan disambut oleh Taiki Kagayama, dan Taiki berjaya untuk mencarikan gol. Dan seterusnya aku kena shout out juga nama ni, kemasukan Maxius Musa juga adalah merupakan satu player yang memberi impact besar untuk pasukan Sabah. Dia adalah player yang bertanggungjawab juga untuk menghadirkan gol kedua pasukan Sabah yang digolkan, yang berjaya disudahkan oleh Irfan Fazail. Hantaran dia bagi aku cukup tepat dan cukup untuk memberi ruang untuk Irfan membuat larian menyambut bola tersebut. So kalau kamu tengok dua gol daripada yang dilakukan oleh pasukan Sabah ini adalah cara yang cukup berbeza sebenarnya. Cara yang bagi aku cukup baru untuk pasukan Sabah FC menghasilkan gol. Pasal kebanyakannya adalah larian di sebelah kanan dan juga tepi, hantaran lintang. Kebanyakannya macam itu. Tapi untuk perlawanan ini adalah satu, macam aku ucap di awal video tadi, adalah satu permainan tempo yang cukup baru, nafas yang cukup baru, dan aku dah terbaca satu komen yang diberikan oleh viewers untuk channel aku ni. Dia cakap serangan kali ini cukup bagus di kanan, kiri dan tengah. Semua menjadi. Memang betul, memang tepat apa yang dia cakap tu. Itulah juga benda yang aku nampak. Satu lagi, dengan turunnya pemain-pemain anak jati Sabah ni, bagi aku, of course diorang sudah lama tidak main. So diorang memang cukup fit untuk turun dalam perlawanan ni. Aku tidak nampak pemain-pemain Sabah keletihan pada perlawanan ini. Memang diorang beraksi bagi aku dengan stamina yang cukup dan fokus yang memang mantap sampai ke 90 minit terakhir. Itu yang sioknya perlawanan ini, guys. Walau macam mana pun PJ City tetap memberi tentangan yang cukup hebat lah. Selepas Selangor, ini adalah satu perlawanan yang, dan juga Terengganu lah, ini adalah antara satu perlawanan yang cukup bagus bagi aku. Cukup seronok untuk itu. Kalau Terengganu ada boring sikit lah sebenarnya. Tapi untuk yang PJ City Sabah ni, entertaining. Itu aku boleh cakap. Sungguh seronok kita tengok perlawanan. Dan satu lagi yang aku mau share dengan kamu di sini adalah dengan turunnya anak jati Sabah pada perlawanan ni, bukan saja mereka membawa perjuangan Sabah FC untuk berada di top 5 pada perlawanan ni, tapi mereka juga membawa perjuangan individu, perjuangan mereka sendiri, di mana membuktikan mereka juga layak untuk berada di kesebelasan utama pasukan Sabah. Especially untuk match yang mempunyai low profile lah, intensity dia yang rendah. So aku berharap untuk future match, especially yang melibatkan tim-tim yang berada di bawah tu, penama-penama yang aku mention tadi diberi peluang sekali lagi untuk beraksi di saingan Liga Super ni, bagi diorang masa, bagi diorang comfortable
dengan formasi terbaru, corak permainan, play baru yang dari Sabah ni, bagi dia orang klik bersama-sama. Kalau sudah aku yakin dia orang akan okey lah. Aku yakin dia orang akan serasi sekiranya sekali lagi diberi peluang untuk menentang pasukan yang berada di bawah Liga Super ni. So bila sudah keyakinan motivasi dia orang timbul, cuba turunkan mereka untuk melawan pasukan-pasukan besar seperti JDT, Selangor, Terengganu, Kedah, Negeri Sembilan begitu. So aku yakinlah, aku sebenarnya memang mempunyai keyakinan yang mereka mampu untuk bersaing merebut kedudukan kesebelasan utama di Liga Super untuk pasukan Sabah FC lah. So ini syok tengok ya. Ini adalah gol kemenangan. Celebration gol kemenangan yang dilakukan oleh pasukan Sabah FC sewaktu Irfan menjaringkan gol pada perlawanan tersebut. So epic lah. Anda ada epic comeback lah dari pasukan Sabah sebenarnya. So itu adalah keputusan terakhir perlawanan ini, di mana Sabah telah berjaya. Dua individu dalam satu gambar berada di dalam satu gambar. Pandai kameraman ni. So dua individu yang menjaringkan gol yang membawa kemenangan dan juga kejayaan yang bagi aku layak Sabah memenangi perlawanan ini. Dan satu lagi yang aku tengok yang bestnya, of course dia orang tidak fokus untuk grandstand stadium tersebut lah, tapi untuk di bahagian lain stadium tu seolah-olah macam aku tengok Sabah berada di stadium mereka sendiri. Ramai ramai penyokong Sabah hadir perlawanan tersebut. So aku ingin juga mengucapkan thank you untuk away fans kita kerana berada di stadium tersebut, memberi semangat untuk pasukan Sabah FC. Dan guys, okay, di penghujung video ni aku dah mau share dengan kamu pasal aku dah sentuh pasal Darren Lock tadi awal kan. Okay, aku akan share dengan kamu satu video yang terjadi pada perlawanan tersebut, dan cuba kamu komen lah apa kamu rasa. Adakah betul benda tu akan menjadi kenyataan, guys? So sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang, guys. InsyaAllah sebelum menuju ke perlawanan seterusnya, aku akan cuba juga untuk share beberapa benda yang menarik lah jika diberi kesempatan. So sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang, guys. Assalamualaikum.